Selamat pagi dan salam sejahtera. Yang berusaha Dr. Irmawati binti Nur Razman, pensyarah bagi subjek reka bentuk latihan, dan tuan-puan yang saya hormati sekalian. Pihak Urut Setia mengucapkan terima kasih dan mengalu-alukan kesediaan tuan-puan menyertai kursus Communication is Effective in Building Teamwork secara dalam talian. Bersyukur kita kepada Tuhan kerana dengan izinnya kita dapat bersama-sama berkumpul secara alam maya bagi menghadiri kursus yang akan berlangsung sebentar sahaja lagi. Ribuan terima kasih juga diucapkan kepada Dr. Irmawati binti Nur Razman kerana sudi meluangkan masa menghadirkan diri dengar apa yang bakal disampaikan di dalam kursus ini. Hadirin sekalian, kursus Communication is Effective in Building Teamwork ini adalah salah satu usaha pihak kami bagi meningkatkan pengetahuan, penghayatan dan kemahiran di samping meningkatkan imej organisasi tuan-puan. Buat pertama kalinya, kursus ini dianjurkan 100% melalui maya atau secara dalam talian. Dengan itu, tanpa melengahkan masa, dijemput Encik Ahmad Said selaku penceramah kita pada hari ini bagi menyampaikan taklimat berkenaan tajuk Communication is Effective in Building Teamwork. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Terima kasih kepada saudari pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat pagi. Baik. Baik, Alhamdulillah. Okey. Alhamdulillah. Sempena pandemik COVID-19 ini, suka saya mengingatkan kepada diri saya dan tuan-puan semua agar kita menjaga diri kita sendiri. Gunakanlah hand sanitizer, pakailah pelitup muka dan jagalah penjarakan sosial semasa kita berada di luar rumah. Atas maksud pandemik COVID-19 ini, kita akan jalankan kursus komunikasi berkesan membentuk budaya kerja berpasukan secara atas talian ataupun secara maya, dan ini merupakan satu norma baru dalam kehidupan kita. Baik, nama saya Coach Ahmad, berkecimpung dalam memberi latihan komunikasi ini selama 2 tahun, masih baru. Jurusan Ijazah Sarjana Muda dalam komunikasi di UTM Space. Guru saya tak lain tak bukan ialah Dr. Irma, di mana beliau adalah tempat rujukan saya dalam isu komunikasi. Saya tidak kesorangan, saya bersama pasukan saya iaitu Coach Tin Wailing ataupun Cheryl, Coach Mazlan, Coach Azhar dan juga Coach Tana. Baik. Memandangkan saya tiada banyak masa yang diberikan oleh pihak penganjur, jadi saya tidak sempatlah untuk berkenalan dengan tuan-tuan dan puan-puan semua, maafkan saya. Namun saya nampaklah dekat skrin saya ni, kat laptop saya ni, terteralah nama tuan-tuan dan puan-puan semua. Okey. Okey, sekiranya tuan-puan rujuk kepada handout yang diberikan, tertera di situ matlamat latihan yang telah dipersetujui bersama saya dan juga pihak penganjur, iaitu kita ada 4 objektif di situ. Yang pertama ialah tuan-puan akan diberi pendedahan dalam menentukan komunikasi dan kerja berpasukan yang berkesan. Yang kedua, saya sebagai coach akan terangkan mengenai dengan proses komunikasi di tempat kerja. Tuan-puan dapat mengenal pasti fungsi komunikasi pasukan dan cabaran komunikasi yang perlu ditangani. Dan yang terakhir ialah tuan-puan akan diberi pendedahan mengenai dengan kemahiran komunikasi yang berkesan dan tata cara yang betul semasa berinteraksi dengan pihak atasan, rakan sekerja maupun rakan sepasukan. Baik. Secara ringkas mengenai dengan pengenalan mengenai dengan komunikasi berkesan dalam membentuk budaya kerja berpasukan ini sebenarnya direka dan juga dibentuk untuk mengkoordinatkan sikap dan peranan setiap pekerja dalam memastikan tugas yang diamanahkan dilaksanakan secara efektif dengan menggunakan idea,
kreativiti yang dinamik dan membentuk individu yang berdisiplin. Dan seterusnya mengadakan suatu hubungan yang erat, satu hubungan kerjasama di antara pihak atasan, rakan sekerja ataupun rakan sepasukan dengan mencapai matlamat, objektif dan hala tuju organisasi. Okey. Saudara, dalam kurs ini yang singkat ini, saya sebagai coach akan menyediakan 4 subtopik untuk saudara praktikan setelah tamat kursus ini, insya-Allah. Okey. Ini adalah subtopik yang pertama di mana saudara akan diberi pemahaman mengenai dan pemahaman dan mendalami definisi komunikasi yang berkesan dan definisi kerja berpasukan. Okey. Kita terus pergi kepada definisi ya. Ini adalah definisi effective communication Definisi ini di mana penyampaian ataupun pertukaran maklumat, pendapat, idea yang berkesan melalui penulisan, pertuturan, gambar ataupun visual, atau kita gabungkan ketiga-tiga elemen itu tadi untuk dijadikan sebagai suatu bahan yang disampaikan dapat difahami dengan jelas oleh sesiapa sahaja yang terlibat. Komunikasi melibatkan pemindahan atau penyebaran maklumat dari individu, kumpulan dan sebagainya. Okey, itu adalah definisi bagi komunikasi berkesan. Okey, saya nak tanya saya tanya tuan saudara semua, apakah perbezaan kumpulan dengan pasukan? Kalau ada siapa yang boleh bagi feedback, bagi malas. Perbezaan kumpulan dan pasukan. Kalau kumpulan mungkin kelompok tu lebih kecil berbanding pasukan. Mungkin aku. Okey. Kumpulan ni dia kebiasaannya secara tidak rasmi, tidak formal. Pasukan diwujudkan secara formal untuk mencapai sesuatu tugasan lah. Okey, betul lah tu. Senang cerita kumpulan ni kalau 2 orang pun kita boleh jadi sebagai kumpulan juga. Tapi kalau pasukan ni satu kumpulan yang agak besar, mungkin dia terdiri daripada 4 orang ke atas lah. Jadi sebenarnya tujuan kumpulan, objektif, definisi kumpulan ini adalah satu usaha kolaboratif kumpulan untuk mencapai tujuan bersama atau menyelesaikan tugas dengan cara yang paling berkesan dan efisien. Konsep ini direka dalam kerangka kerja berpasukan yang lebih besar yang merupakan sekumpulan individu yang saling bergantungan, yang bekerjasama untuk mencapai objektif yang sama. Dalam pasukan, dia mesti ada satu orang ketua. Ketua ni dia mesti terdiri daripada pengurus ataupun penyelia, bos lah. Yang mana peranan bos ni tadi, peranan pengurus ni tadi ialah dia akan merancang, dia akan merangka, dia akan susun strategi. Okey? Dan siapakah pelaksana dia? Pelaksana dia ialah ahli-ahli yang ada dalam pasukan tersebut. Okey? So maksudnya dia akan bagi mandat, dia akan bagi arahan, maka kita akan laksanakan tugasan yang dipertanggungjawabkan lah. Baik. Okey, ini sekadar orang kata tambahan informasi kepada saudara semua di mana dikatakan 75% setiap hari kita akan menggunakan komunikasi secara bercakap, mendengar dan juga pelbagai jenis bentuk komunikasi yang lain lah. Ini sekadar info tambahan. Baik, setakat ni ada apa-apa persoalan ataupun pertanyaan? Tak ada Baik, saya rasa tak ada. Okey. Okey, baik. Saya proceed kepada subtopik kedua. Subtopik kedua ini coach akan menerangkan tentang komponen-komponen yang terlibat dalam proses komunikasi dan juga langkah-langkah ataupun kaedah-kaedah di dalam proses komunikasi. Baik, komponen-komponen yang perlu ada dalam komunikasi ini ialah yang pertama ialah sender, iaitu penghantar. Penghantar ni mestilah ada orang yang hendak menyampaikan mesej. Okey, tak ada penghantar, tak jadi mesej tu, tak jadi komunikasi. Okey, yang kedua mestilah ada mesej. Okey, mesej ini merujuk kepada maklumat bahawa pengirim menyampaikan sesuatu maklumat kepada penerima tu. Kemudian kita kena ada channel of communication, saluran komunikasi yang betul. Apa itu saluran komunikasi? Dalam sesi kursus ni saya akan terangkan dari masa ke semasa. Okey, yang seterusnya ialah decoding ataupun penyahkutkan di mana penerima ni tadi dia akan mentafsirkan mesej tersebut.
dan penerima adalah orang yang menerima mesej. Dah, kalau penerima dah terima mesej, dia mesti bagi maklum balas. Dia mesti beri respon. Okey. So maklum balas, penerima respon yang diterima oleh penerima tadi, maksudnya dia kena bagi jawapan lah kepada penghantar tersebut. Okey. Itu ialah komponen yang perlu ada dalam komunikasi. Ini adalah langkah-langkah ataupun kaedah-kaedah yang kita akan gunakan dalam proses komunikasi, di mana pengirim akan create idea, akan create arahan, okey, untuk dihantar kepada subordinate dia. Okey. Yang seterusnya, step yang kedua ialah pengirim akan mengkodkan mesej. Maksudnya dia akan hantar mesej, dia akan susun ayat supaya kita mudah fahami. Perkara ketiga, step yang ketiga ialah pengirim akan memilih saluran komunikasi akan digunakan. Saluran komunikasi ni contohnya kalau kita hantar mesej melalui WhatsApp, WhatsApp lah saluran komunikasi kita. Telefon adalah saluran komunikasi kita. Kalau kita hantar maklumat melalui email, email itu adalah saluran komunikasi kita. Okey, itu adalah jenis-jenis orang kata medium yang kita akan sampaikan lah. Kalau kita bermesyuarat, verbal lah kita punya, secara orang kata percakapan lah kita punya saluran. Bilik mesyuarat itu adalah saluran kita. Okey. Dan kemudian mesej akan diterima oleh penerima. Penerima akan menyahkutkan mesej dan penerima akan beri maklum balas, akan beri feedback lah, iaitu maklum balas lah. Okey. Ini juga lah satu info tambahan untuk saudara. Dikatakan bahawa hanya 7% sahaja komunikasi ini memberi efektif lah. 7% saja, di mana yang selebihnya 38% lebih kepada nada kita, intonasi kita, dan yang paling banyak ialah 55% iaitu body language. Okey, body language ni maksudnya percakapan tubuh lah, mimik muka kita, air muka kita, cara kita berdiri, pulut tubuh ataupun tidak, kan? Pay attention ataupun tidak. Yang itu ialah semua ialah body language lah, sebanyak 55%. Okey. Setakat ni ada apa-apa tambahan maklumat ke, nak sharing ke, ataupun ada persoalan ke? Ada? Semua dah makan ke belum ni? Ini ada provide makanan ke? Belum. Belum. Tak apa, Food Panda banyak Food Panda boleh telefon. Nanti dia akan hantar makanan lah. Okey, saya ke slide yang seterusnya. Okey. So mungkin saya cuba nak hidupkan satu suasana yang ceria antara kita semua. So mungkin pagi ini yang hujan pula dekat luar tu yang sangat lebat. Jadi mungkin ada yang masih lagi mengantuk ataupun saya perlukan satu semangat lah, satu keceriaan. Jadi kita tengok video ni. Video ini akan menerangkan tentang komunikasi dengan lebih mendalam lah. Okey? Saksikan video ni. No communication. Okay, kita lihat video kedua. Dua orang individu, lelaki dan perempuan. Communication. Okay, setakat ni ada apa-apa persoalan tak mengenai video ni? Video ni sebenarnya menerangkan tentang komunikasi lah. Ada dua orang individu, lelaki dan perempuan. Perempuan datang duduk berseberangan lelaki tu, tapi tak ada cakap apa-apa. Hanya melihat di atas, macam ada sesuatu yang akan menimpa pada lelaki tu. Tapi dia tak beri arahan kepada lelaki tu. So tak ada communication wujud di situ, maka kotak tersebut menimpa pada lelaki tersebut. Tapi kalau ada communication, dia memberi arahan kepada lelaki tu pun mengambil action, mengambil respon. Okey, dia menjawab komunikasi kepada perempuan tersebut sebagai penghantar. So dia bergerak ke sebelah lain supaya kotak itu tidak menimpa dia. Dan body language yang digunakan oleh lelaki tersebut ialah dia menganggukkan kepala tanda terima kasih kepada wanita tersebut. Itu ialah komunikasi. Okey. Baik. Okey. Subtopik kita yang ketiga ini kita akan
berceritakan tentang permasalahan ataupun komunikasi pasukan, fungsi komunikasi pasukan itu, jenis-jenis cabaran komunikasi di tempat kerja dan cara kita nak mengatasi masalah-masalah komunikasi yang timbul di tempat kerja lah. So saya perlukan maklum balas daripada saudara semua. Ada tak yang boleh share kepada saya, kepada kursus ni, kepada ahli kursus tersebut, kepada ahli kursus ni mengenai dengan mungkin tuan-tuan perempuan ni ada pengalaman masalah komunikasi di tempat kerja. Ada siapa yang boleh sharing kepada saya tak? Masalah pengalaman dalam masalah komunikasi ni bersama dengan pihak atasan ke ataupun dengan anggota kerja ke, rakan sekerja, ada tak apa-apa permasalahan yang berlaku di tempat kerja? Cuba share. Saya ada, coach. Okay, apa itu dia? Apa dia, Cik Mazlan? Saya punya superior, dia langsung tak nak dengar pendapat saya and rakan-rakan lah. Dia fikir hanya dia seorang saja yang betul. Okay, basically biasalah. Dan nama dia pun superior, nama dia bos kan. Takkan dia nak cakap orang bawah, betul tak? Tapi sebenarnya sebagai dalam teknik komunikasi, kita tak boleh macam tu kan. Nanti saya akan terangkan dengan lebih detail di slide-slide yang seterusnya untuk memudahkan tadi Encik Mazlan supaya dia boleh berkomunikasi dengan pihak atasan dia. Okey. Bagaimana komunikasi pasukan berfungsi? Okey. Komunikasi pasukan adalah orang kata satu asas, batu asas dalam kerjasama pasukan ni. Bekerjasamalah dengan baik. Okey, orang supaya komunikasi kita juga berada dalam keadaan yang baik dan kita akan membentuk satu pasukan yang hebat. Dan seterusnya ialah pasukan adalah kumpulan orang yang bekerja saling bergantungan, bekerjasama antara satu sama lain. Kalau dia dalam satu pasukan tapi dia kerja solo, dia seorang-seorang dia je, itu kita panggil sebagai kerja berpasukan, kita panggil sebagai kerja individu. Kemudian dia kena ada interaksi antara satu sama lain. Mesti ada pertukaran maklumat, mesti ada beri pandangan, mesti ada beri maklum balas. Baru itu terbentuknya komunikasi berpasukan. Dan semua ahli pasukan perlu perlu ada interaksi lah, perlu ada pertukaran maklumat, interaksi lah tu Jadi untuk supaya kita mencapai kita punya objektif dan juga hala tuju yang sama. Okey. Ini adalah bentuk-bentuk komunikasi, iaitu komunikasi lisan, di mana kita boleh buat komunikasi lisan ni lebih kurang macam kita panggil meeting, mesyuarat, kita buat perbincangan, okey. So akan ada orang kata face to face dengan ahli pasukan kita. So dia akan menggunakan teknik verbal lah, verbal communication. Yang seterusnya ialah written team communication ni maksudnya kita menggunakan bahan seperti surat ataupun memo untuk kita sebarkan maklumat. Kalau kita menghantar surat ataupun memo melalui email, maka itu adalah kita punya medium untuk medium written team communication lah. Jadi kedua-dua medium ini tadi akan dia akan diketuai oleh satu orang pengurus, yang mana pengurus ini akan memilih saluran maklumat yang akan dia gunakan. Okey. Baik, next. Ini adalah cabaran yang berlaku seperti mana yang tadi Encik Mazlan beritahu tadi Sebenarnya kita boleh atasi cabaran-cabaran ini. Okay, komunikasi ini sebenarnya adalah satu orang kata batu asas lah, yang satu batu asas untuk menjadikan kumpulan itu ataupun pasukan itu hebat ataupun tidak. Organisasi berkomunikasi secara dalaman dan juga luaran. Dalaman ni maksudnya dia berkomunikasi emang dia orang sendiri, emang ahli dia, emang dia punya subordinate, dan luaran itu mungkin stakeholder ataupun shareholder lah, cara macam mana dia berkomunikasi dengan pelanggan maksudnya. Dan walaupun kita tadi tidak belajar 7 langkah ataupun 7 kaedah komunikasi tadi, tapi mungkin juga walaupun kita dah menggunakan 7 langkah ataupun kaedah tu tadi, mungkin akan ada juga masalah komunikasi berlaku. Okey, kenapa masalah itu berlaku? Sebabnya yang ini. Yang pertama, sikap. Sikap diri kita sendiri yang tidak acuh, yang tak nak terima. Contohnya malas nak pergi kerja, bos pula bagi arahan pagi-pagi.
So kita punya sikap tu kita kena betulkan dahulu. Okay, untuk jadi satu manusia, satu insan yang cemerlang, kita perlu perbetulkan kita punya sikap. Yang kedua mungkin kekurangan dari segi motivasi lah. Okay, patutnya kita pergi kerja untuk, yelah orang kata untuk memikul tanggungjawab, untuk mencari duit. So dengan kita memikul tanggungjawab tu tadi, patutnya kita kena ada satu sifat motivasi yang tinggi untuk kita pergi kerja dan supaya kita boleh berkomunikasi dengan orang dan kita akan rasa hebat lah sebab kita berkomunikasi dengan orang. Yang seterusnya ialah kualiti kemahiran mendengar. Kita juga kenalah orang kata pay attention. Kita kena dengar apa yang cuba disampaikan oleh pengurus ataupun rakan sekerja kita. Janganlah kita buat macam lirikan mata, pandang tempat lain, tak pay attention, kita peluk tubuh dan sebagainya. Kita kena mendengar. Bila kita mendengar, dia merupakan satu saluran komunikasi yang berkesan dekat situ. Okey, yang seterusnya ialah kualiti komunikasi secara tulisan, bertulis. Kalau tulisan kita macam doktor, kita tak faham kan apa benda yang doktor tulis. So tulisan kita janganlah cakap ayam. Kita hendaklah tulis orang kata dengan susun atau huruf yang betul supaya mudah kita fahami, kan? Jadi informasi ataupun maklumat yang cuba kita sampaikan tu diterima pakai. Okey, orang akan faham. Tapi kalau tulisan kita pun tak berapa elok, jadi mesej yang hendak disampaikan tu seolah-olah tak sampailah. Dan yang seterusnya ialah alat komunikasi. Alat komunikasi ni macam handphone. Kita perlu memastikan bahawa kita ada coverage, handphone kita elok, okay? Internet kita okay, stable. Keadaan persiaran kita, bilik mesyuarat kita supaya dia tak messy. Kalau messy tak ada aircon, macam ni kita nak mesyuarat. Okay, kita akan rasa tertekan. Baik, biasanya itu dah yang akan berlaku dalam kita punya masalah komunikasi kita. Komunikasi akan breakdown. Yang seterusnya ialah perkongsian berlebihan. Bos kata tindakan, sila selaraskan. Tapi kita akan sampaikan pada kita punya rakan sekerja kita, kita akan ada tokok tambah ayat dekat situ. So nanti rakan sekerja kita tak akan memahami sebenarnya apakah hasrat yang hendak disampaikan oleh pengurus. Sebab kita buat penambahan maklumat dekat situ. So jangan ada perkongsian perlebihan dekat situ lah. Ya, kalau bos kata A, maka kita akan cakap A. Bukan A, B, C, 1, 2, 3. Tidak. Yang seterusnya ialah perbezaan budaya. Yang ini yang sering berlaku. Di mana Melayu, contohnya macam kita masyarakat majmuk di Malaysia ini, kita ada Melayu, Cina dan India. Okey? Melayu cakap bahasa Melayu dengan Cina, mungkin Cina tak faham ataupun susah untuk dia translate. Dia perlu berkomunikasi dalam bahasa Inggeris. Jadi, Cina dengan Melayu cakap bahasa Inggeris lah. So, Melayu pun kena pandai berbahasa Inggeris supaya tak ada komunikasi breakdown dekat situ. Okey, begitu juga dengan bangsa-bangsa yang lain lah. Baik. Okey, ini juga adalah satu orang kata tambahan ilmu kepada tuan-tuan, kepada saudara semua. Namun begitu, ini terpulanglah kepada pihak individu masing-masing. Terpulanglah kepada pihak tuan-tuan nak terima pakai ataupun tidak. Ini hanya satu fakta saja, dikatakan bahawa wanita bercakap sekitar 15,000 ke 20,000 patah perkataan dan manakala lelaki pula bercakap sebanyak 7,000 ke 12,000 patah perkataan. Mungkin ada logik, mungkin tak ada logik. Ini terpulang kepada saudara-saudara semua, ya. Baik. Okey, ini merupakan satu topik yang keempat. Seperti mana yang di awal tadi saya nyatakan, saya hanya akan membentangkan 4 saja subtopik dan ini adalah subtopik yang terakhir. Di mana dalam sesi ini, tuan-puan akan diberi pendedahan mengenai dengan kemahiran komunikasi yang berkesan untuk pekerja ketika berkomunikasi dengan rakan sekerja lah. Jadi cara dia macam mana? Cara dia macam ni. Menjadi satu orang pendengar yang baik. Kalau jadi insan yang cemerlang, mesti kena jadi satu orang pendengar yang baik. Yang kedua, menampakkan bahasa tubuh yang positif. Kita memberi pay attention. Okay, kalau kita tak suka pun simpan je dalam hati. Jangan tunjukkan pada kita punya body language kita. Okay. Yang seterusnya ialah bersedia mengemukakan soalan. Tanyalah soalan. Jangan diam saja. Jangan ada mesyuarat di luar mesyuarat. Okey, kita perlu bermesyuarat. Mesyuarat dalam mesyuarat je. Lepas tu keluar, laksanakan kerja. Jangan ada gosip-gosip lain pula. Kalau tak faham, tanya direct dalam soalan, dalam mesyuarat tersebut. Okey. Yang seterusnya ialah kita perlu menunjukkan rasa hormat. Okey, superior kita tak nak dengar cakap kita. Tak apa, kita perlu hormat dia. Cuma kita perlulah menggunakan nada-nada yang baik lah. Okey, cara-cara yang baik. Percakapan yang elok untuk kita bercakap dengan kita punya superior supaya dia terbuka minda, terbuka mata dia bahawa dia punya ahli pasukan dia ialah satu orang yang
yang positif, satu orang yang agresif, okey, yang boleh diterima pakai. Okey, kalau kita menghantar email contohnya, mesti ada etika email dekat situ. Kalau kita hantar surat pun mesti ada etika dia. Bagi salam dulu, Assalamualaikum, salam sejahtera, dan merujuk kepada perkara di atas. Ayat-ayat begitulah supaya orang boleh terima pakai kita punya surat, kita punya email. Okey, tiada perkataan-perkataan yang orang kata macam tidak manis, tak sopan dekat situ. So ada juga etika cara penulisan. Okey. Yang seterusnya ialah tetap berfikiran terbuka. So kita kenalah open minda, kita kena buka minda kita, kita kena berfikiran terbuka, jangan berada di dalam kotak, luar kotak. Okey. Dan yang terakhir ialah kita kena beri maklum balas. Kalau tak ada maklum balas, tidak wujud komunikasi di situ. Okey, setakat ni ada persoalan tak? Ada apa-apa pertanyaan ataupun ingin berkongsi? Ke semua dah tidur ke? Ataupun semua dah makan? Ada Cik Mat, tak ada. Tak ada Okey. Okey, saya terus ke ni lah slide seterusnya lah Okey. Kita ada game time. Game ini saya serahkan kepada Coach Heng Wai Ling ataupun Cheryl dan juga Coach Mazlan lah untuk conduct this game. Dipersilakan. Hi everyone, so I'm Wai Ling. So I will explain the rules of the game today. So the name of our game today is Pass the Ball. So the first person will hold a virtual ball. So imagine your hand is holding a ball. And then after that, you have to call any name you like. And then pass the ball to that person. You can throw anything, okay? And after pass the ball, and you have to ask any question relate to this topic, any question you like. And then close your own camera. Okay, so after that, imagine if I pass the ball. Okay, Maslan. Okay, sambut. Okay, so Maslan catch the ball, and then Maslan have to answer the question that I asked, and then the same process repeat again and again. So means Maslan will then pass the we call any name, any other name, and then he will pass the ball to that person, and then he will ask question, and then he will close the camera. So after that, the process will repeat until the last person pass back the ball through the trainer. So we will only choose 10 lucky person to play this game. So if your name is being called, then you have to open your camera to play this game. So I will pass it to the trainer to start the game and choose the 10 person. Thank you. Okay, thank you Coach Cheryl. So saya kena pilih 10 orang lah Yang pertama saya petik lah kat sini. Saya sebutkan nama Encik Fadil, Puan Faradiba, Puan Farhana. Boleh on camera kot yang saya sebut nama ni. Boleh silakan on camera. Tolong on camera. Fadil. Siapa tadi Fadil, Farhana, Fatin Syahidah, siapa lagi Okey, Azizi. Berapa orang dah ni? 1, 2, 3. Okey, Rina Adila. Berapa orang dah ni? Berapa orang dah coach semua? 6 orang. 6 orang dah? Lagi 4 orang. Lagi 4 Dr. Irma. Boleh doktor? Boleh doktor join sekali. Doktor boleh join sekali. Webcam rosak. Okey, yang seterusnya ialah Kunam. Kunam tolong on kamera.
Tadi Rina tak on camera lagi. Azizi belum on camera. Kunam tolong on camera Kunam. Berapa orang lagi? Kunam Kunam kata tak boleh. webcam tak boleh on. Tapi tak apalah, Kunam kena bercakap jugalah Okey, lagi berapa orang lagi? Lagi 2 Okey, doktor kata tak boleh masuk, nanti dia bias. So okey, berapa orang lagi? Iman Batrisha. Dah cukup ke? Lagi 2 orang kot. Ha? Lagi 2 orang. Lagi 2 orang. Volunteer lah. Siapa Volunteer lah boleh diorang. Cepat, kita ada masa ni. Lagi 2 orang. Siapa nak volunteer terus buka dia punya webcam. Buka webcam. Lagi 2 orang je volunteer. Kita spotting semua. Fadil saya dah sebut tadi. Fadil tak on camera lagi ke? Fadil dah sebut tadi awal-awal Fadil. Dah ke? Fadil memang yang bertuah. Dah ke? Cukup ke? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Baru 7 orang. Lagi 3 Atira buka Atira. Atira buka kamera. Atira. Mana Atira tadi? Dah, okey. Dah buka dah. Okey. Berapa orang lagi ni? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Boleh 8 orang, lagi 2 orang. Come on. Saya perlukan feedback. Lagi 2 orang. Bolehlah Nadia. Nadia Hazri dan juga Hanis Ruhaizat. Come on kawan-kawan. Spotting. Okay, Nadia dah buka. Hanis boleh buka kamera tak? Kunam tak boleh. Hanis boleh tak Hanis? Lagi seorang je lagi. Tak ada feedback daripada Hanis ke? Fida lah Fida. Fida Rahim. Tolong buka kamera Fida. Fida Rahim tolong buka kamera. Cepat lagi seorang lagi. Masih berjalan ni. Fida. Dia tak boleh Tak apalah, saya rasa kita boleh mulakan jugalah. Okeylah, cukuplah 9 orang. Sila. Okay, so I will be the first person. So here, you all can see my ball, right? On my hand. So I call the first person Maslan first. Maslan sambut. Okay. After you attend this training, so how will you improve the way you communicate with your boss and your colleagues when you back to your company? Okay, after I sudah attend this kursus, I rasa lebih berkeyakinan untuk berdepan dengan superior and untuk memberi pendapat yang lebih bernas lah. Okay, next I will pass this call to Azizi. Pass to you. Okay, so okay, I tanya you soalan okay. Okay.
dalam kursus yang you telah attend ni, ada pendapat you apa yang lebih penting dalam komunikasi? Okay. Daripada personal punya view, kita tahu key point kita nak bila kita nak explain dengan orang. So cara kita bercakap dengan orang atas, dengan orang bawah, dia punya cara dia tu method dia berlainan. So bila kita bercakap dengan orang yang sama dengan kita punya intonasi begini. So kalau kita bercakap dengan orang lebih atas, kita punya intonasi sedikit rendah ataupun mungkin boleh sama ataupun tidak. Yang penting cara pemahaman tu dia boleh sampai. So selagi benda tu, dia tak semestinya kena panjang, short dan clear, based on kita punya cara explanation lah. Tapi lagi senang, kecil, padat, senang untuk difahami. So daripada tu, daripada saya. So daripada ball yang ada kat tangan ni, saya pass ke Farah. Farah? Tak dengar Tak dengar. Okay. Farah kena tangkap bola tu. Farah kena tangkap bola. Farah cakap nak patung. Dengar tak? Farah kena tangkap bola, Farah. Tangkap bola. Oh, tangkap pula. Okey dah. Okey. Okay, Azizi selalu tanya. Okay. So biasanya kalau dah dengar tak? Dengar. Okay. So biasa kalau tadi kita punya communication kan. So macam mana kalau kita nak deliver benda yang macam something kita nak cakap dengan kita punya boss. Macam tadi yang satu kata bos yang sentiasa ingat yang dia punya tu sentiasa betul kan. So macam mana kita nak bagi benda tu salah dengan method yang bersesuai. Oh, macam mana kita nak counter bila kita berdepan dengan bos yang sentiasa rasa dia betul ke? Kalau macam dekat, saya bagi contoh dekat company saya bekerja lah. Sekejap Farah, Azizi off camera. Azizi boleh off. Okay, teruskan Farah. Ni saya bagi contoh dekat company saya bekerja. Kita ada, macam nak cakap hierarki lah, berjawatan tu kan. So sebelum kita sampai dekat bos, macam atas saya masih ada lagi superior. So kalau saya rasa macam intimidated untuk saya bercakap dengan bos saya secara terus, saya boleh gunakan saluran superior saya dulu. Dan superior saya akan sampaikan kepada bos saya. Itu saya punya jawapan lah. Lepas tu saya kena pass the ball ke? Okay, lepas tu Farah kena baling bola kepada siapa yang Farah nak. Nadia. Okay, Nadia kena sambung. Farah ajukan soalan pada Nadia. Nadia Adiba nak tanya, contoh kan. Jangan soalan susah. Dalam email kita selalu akan ada miscommunication tau. Seperti tak ada intonasi dan sebagainya. Macam mana kita nak make sure message kita sampai bila kita guna platform yang kita tak berdepan dengan orang tu. Okay, kalau Diba off camera. Macam mana kita nak hantar email tanpa ada salah faham mengenai email tu. Saya rasa kita boleh menggunakan ayat yang betul. Maksudnya kita bukan menaik email dengan apa yang kita rasa. So kita boleh meneutralkan balik apa yang kita tulis tu, walaupun kita rasa marah, tapi kita boleh tulis dalam keadaan bukan yang marah, maksudnya bukan menggunakan harsh word lah untuk macam mana saya nak bagi contoh dia akan follow up balik by phone call macam tu. Supaya apa yang kita sampaikan melalui email tu orang tu lebih faham melalui apa yang kita cakap.
contohnya kalau macam tu elakkan menggunakan email dengan perasaan marah walaupun orang tu kurang faham, ataupun kita boleh explain balik apa yang dia telah contohnya apa yang dia faham lain, apa yang kita sampaikan tu lain. Macam tu lah. Okay, saya pass balik kepada Fazil. Okay, soalan saya, bagaimanapun nak neutralkan ekspresi muka kita seiring dengan apa yang kita cakap. Contohnya dalam hati marah, tapi apa yang kita cakap tu sebaliknya, tapi ekspresi muka tu macam mana kita nak kontrol. Ada orang tak dapat kontrol ekspresi muka tu. So good luck. Okay. Ekspresi muka dia sebenarnya di tempat kerja kita macam mana pun kita tidak boleh mengikut kita punya perasaan. Walaupun kita betul tapi bos kita salah, kita tetap kena cuba explain dalam keadaan yang berhemah lah. Okay, jadi untuk mengawal kita punya perasaan tu, sebab saya sendiri, pengalaman saya sendirilah, saya mempunyai seorang ketua pengarah yang always rasa dia betul. Okay, jadi kita nak explain, kita tak boleh dalam nada yang tinggi. Ekspresi kita yang terbaik adalah senyum. Kan? Walaupun dalam hati kita marah, kita senyum lah. And then nanti lama-lama dia sendiri pun akan rasa bersalah dan dia pun akan senyum. Dan bila kita buktikan dengan fakta yang sahih, dia akan menerimalah apa kita punya cadangan tu. Dan apa-apa pun the best solution is smile. Tu je lah. Okay, kemudian saya nak pass pada Atirah. Pass ball. Okay. Soalannya? Okay, soalan dia sekarang ni kalau kita dalam situasi bekerja, kita akan ada mana-mana company ataupun organisasi, dia akan ada satu medium platform komunikasi yang digunakan untuk komunikasi secara rasmi. Okay, macam mana kita nak pastikan apa yang kita type di dalam medium, contoh WhatsApp group, okay, yang boleh menonjolkan emosi semasa komunikasi. Contohnya kita type, kita nak bagi tahu kita happy ataupun kita glad ataupun kita down. Macam mana kita nak tunjukkan dalam komunikasi tu? Okay, macam mana kita nak menunjukkan emosi kita ketika dalam medium platform tu lah, macam contoh dalam WhatsApp tu. Okay. Platform tu? Dalam platform tu kan. Okay, macam contoh, macam kita tahu dalam mana-mana platform pun sekarang dah banyak emoji, betul tak? Emoji, kita boleh guna benda tu. Macam contoh kan, okay, I'm happy for you. Lepas kita put lah emoji smile kan. So itu antara application lah juga yang kita boleh guna. Kita boleh tunjukkan emosi kita dengan cara yang berhemah lah. Sebab ini kita berkongsi dalam organisasi. Kalau kita itu secara formal, kalau boleh kita keep it formal. Selagi kita berada dalam mana-mana tak kisahlah group, WhatsApp group ke chatting group, selain pada WhatsApp ke apa ke, selagi kita dalam surrounding organisation, kalau boleh kita keep it formal. Okay. Saya rasa itu diterima ya, Cik Fadil. Okay. Seterusnya saya akan paskan bola saya kepada Cik Fahana. Okay. Soalan saya, apakah macam saya nak cakap bukan impact, cabaran dalam komunikasi ni bersama, macam bila kita training ke, bila kita in the meeting ke bersama-sama dengan orang lain, apakah cabaran-cabaran yang macam
sering kali kita hadapi. Lagi-lagi sekarang ni virtual. Boleh tak Cik Fana kongsikan dengan kita? Terima kasih. Thank you Atira. Saya bagi satu je lah contoh cabaran, boleh tak? Yang saya sampai cabaran ni kalau kita dalam training ke, dalam meeting ke, kadang-kadang apa yang sebab kefahaman orang lain-lain, apa yang dia sampaikan tu tak macam mana apa yang kita faham. So it depend lah cara orang tu adapt macam mana communication tu transfer dekat kita receiver, diri kita sendirilah. So itu je saya punya jawapan. Saya nak bagi dekat Fatin. Jauhnya terpelanting Tin. Soalannya jangan susah-susah. Soalan tak soalan cakap. Sebab dia pasal apa tadi? Teamwork pasukan kan tadi Cik Mat cakap. Macam mana kita nak pastikan komunikasi kita antara pasukan tu diterima dengan antara rakan-rakan kita? Macam mana komunikasi tu dapat diterima antara rakan-rakan dalam berpasukan kan? Pendapat saya, sewaktu berbincang, brainstorming tu, seeloknya dengar pendapat semua orang, and then biasanya ada juga kita punya members yang jenis yang tak bersuara kan. So mungkin kita kena paksa juga untuk diorang bersuara, tapi mungkin bukan dari segi yang bercakap, tetapi mungkin boleh minta diorang tuliskan nota in case kalau diorang segan ke apa ke kan untuk bercakap. So instead of daripada menggunakan communication macam tu, kita boleh gunakan secara dia bukan body language, dia apa ya Cik Mat yang komunikasi yang bagi nota tu macam dia tak bersuara tapi dia menggunakan nota yang saya tak tahu nak cakap macam mana lah, tapi written. Yes, written. Secara menulis. Written. Secara menulis. Boleh terima ke? Boleh. Okey, boleh pass kepada Rina pula Fatin. Okey, terima kasih. Okey, untuk Rina saya bagi bola Rina. Okey, Rina nak tanya. Apa tu? Okey, tadi dalam slide dah mention pasal wanita bercakap lebih kurang dalam 15,000 ke 20,000 patah, and then lelaki 7,000 dan berapa 12,000. 12,000 kan. Kenapa sikit sangat lelaki bercakap? Agak-agak Rina tahu tak? Terima kasih. Terima kasih Kak Fatin sebab bagi soalan. Saya rasa mungkin sebab lumrah wanita ni lebih banyak bercakap daripada lelaki, dan mungkin lelaki hanya menerima je apa yang dipersoalkan oleh wanita, dan lelaki terimalah saja, tak banyak soal lagi. Dan wanita tu kalau selalunya kalau dalam bab komunikasi memang wanita lah yang paling lama bercakap, saya akui tentang tu. So saya rasa kajian tu memang tak salah lah, betul lah. Terima kasih Rina. Okey Rina, boleh pass bola kat saya? Soalan Rina? Tak ada soalan? Tak payah soalan, masa pun dah tak banyak ni. Cik Ahmad, mute. Cik Ahmad tak dengar, mute. Okay, sorry. Okay, so maksudnya game tadi tu sebenarnya ada maksud dekat situ. Maksud dekat situ ialah yang pertama ada sender. Sender tu dia bagi bola. Bola tu umpama message lah. Okay, kemudian diajukan soalan. Kemudian ada maklum balas daripada penerima. So itulah komunikasi secara virtual yang kita perkenalkan dalam musim pandemik COVID ini. Okay, kita pergi ke last slide. Okay, inilah conclusion dia.
saya suka pergi kepada 3 aspek, 3 elemen penting. Yang pertama individu. Individu mestilah satu orang individu yang cemerlang supaya boleh membentuk satu pasukan yang cemerlang. Pasukan yang cemerlang pula boleh mengukuhkan organisasi syarikat, organisasi dan juga akan mencapai matlamat hala tuju syarikat tersebut ataupun hala tuju organisasi. Organisasi pula contohnya sekarang ni dia telah mengeluarkan satu dana untuk kursus bersama-sama kita pada hari ini dan dia telah membayar kami sebagai facilitator ini sebanyak RM5,000 dan dia perlukan ROI. Okay, so dia perlukan ROI dia, return on investment yang menguntungkan agar dapat memiliki pekerja yang cemerlang. Seterusnya diharapkan dapat dicapai matlamat organisasi. Kemudian organisasi akan ke tahap yang lebih tinggi dan kompetitif serta maju. So itu dia punya conclusion. So sekian saja daripada saya serahkan program kursus ini kepada pihak Urusetia. Silakan. Terima kasih kepada Encik Ahmad Said. Tuan-puan yang saya hormati sekalian, ribuan terima kasih diucapkan kepada Dr. Irmawati kerana sudi meluangkan masa menghadiri secara maya kursus ini. Hadirin sekalian, semoga dengan perkongsian ilmu daripada Encik Ahmad bin Said ini, tuan-puan dapat mengaplikasikan dalam memberikan perkhidmatan terbaik di samping meningkatkan imej organisasi masing-masing. Maka dengan itu berakhirlah program kali ini. Saya mewakili Urusetia mengharapkan semoga semua peserta dapat memanfaatkan ilmu yang diperoleh sepanjang program ini berlangsung. Dimohon tuan-puan untuk mengisi borang penilaian khusus di link yang akan diberikan nanti. Tuan-puan juga diminta untuk mengisi borang sijil kehadiran di link yang diberi bagi mendapatkan sijil tuan-puan secara elektronik. Sekian saja untuk kali ini. Salam sejahtera dan semoga jumpa lagi.